إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام إلى حضرة والدين ولمشائخنا معلمينا جميع أرواح المسلمين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah atas nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita dari kita bangun tidur sampai sekarang, dan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita dan telah pun kita pakai, yang kita tak mampu untuk membalasnya, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya banyaknya nikmat Allah. Dan kita bersyukur kerana Allah memberikan kita ruang dan peluang serta pertolongan di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Jika Dia tidak memberikan kita hidayah dan taufik, nescaya kita tidak akan mampu berbuat baik. InsyaAllah malam ni kita sambung matan yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Segala amalan itu ibarat gambaran rupa yang zahir, dan segala rohnya ialah wujud rahsia keikhlasan di dalamnya. Amalan ini yang kita buat, sama ada ibadah ataupun perkara adat, ia adalah rupa zahir kerja badan. Tetapi setiap amalan ini ada rohnya. Maka rohnya, kata musannif, ialah ikhlas. Dalam segala amal ibadah ini, dia berkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Sekemas manalah hablum minallah kita, tetapi
tidak kemas hablum minan nas, maka dia akan mencederakan hablum minallah. Sekemas manalah hablum minan nas, tetapi dia tidak melaksanakan hablum minallah, tetap di dalam kebinasaan. Sebab itu, apabila kita melakukan setiap amalan, biarlah amalan itu hidup, seperti mana yang disebutkan oleh musannif, amalan zahir yang ada roh. Seumpama tubuh kita ni dia ada roh. Kalau tubuh yang tidak ada roh, tubuh ni mati, maka tubuh yang mati orang akan letak satu tempat, namanya tanah perkuburan, sebab tak ada faedah. Sebab itu amalan yang tidak ada roh, iaitu roh pada amalan inilah al-ikhlas. Maka apa yang disebutkan oleh musannif, yang disebut oleh Syekh radhiyallahu an, menyerupakan segala amalan itu dengan segala rupa yang zahir, kerana amalan itu dari perkara yang zahir, dan yang zahir itu tertakluk kepada badan. Amalan zahir ini amalan badan, dan badan itu tertakluk segala rupa yang berdiri, benda yang nampak, salat, zikir, dan apa amalan-amalan yang tertakluk pada badan yang zahir, itulah amalan zahir. Dan rahsia hidupnya amalan ini adalah kewujudan rahsia roh itu. Maka amalan tanpa keikhlasan, roh pada amalan ialah ikhlas. Seperti jasad tanpa roh, maka amalan ini tak ada faedah. Orang yang rohnya telah berpisah daripada jasad, dia tak ada faedah, dia dah tak ada manfaat. Lalu orang simpan dia, lepas tu orang tanya, dah simpan belum? Jenazah dah simpan belum? Jadi kena simpan. Sebab itu apabila amalan ini, amalan yang ada roh, iaitu al-ikhlas, maka amalan ini hidup. Maksudnya amalan ini memberi faedah. Amalan inilah yang menjadikan ia satu amal saleh, yang menjadikan asbab rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahsia amalan itu pada ikhlas, dan rahsia keikhlasan itu ialah kebenaran, iaitu amalan keikhlasan roh yang benar. Apa dia tuan-tuan? Ada kat bawah ni, yang layak dibilang bila bersih daripada segala haul dan upaya quwwah. Apabila amalan ini adanya ikhlas, dan rahsia ataupun hakikat ikhlas itu, kata ulama, setelah hilangnya syirik khafi. Saya selalu ulang dalam kuliah, kita dapat berbuat ibadat bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita tahu. Kita dapat sedekah bukan sebab kita ada harta.
kita dapat baca Quran bukan sebab kita tahu baca Quran, tetapi dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Kita dah minta setiap kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan orang lurus, jalan orang baik-baik, jalan orang-orang saleh. Maka Allah kabulkan doa kita ni, lalu diberikan kita hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik ini tanda kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia ni pada hambanya yang dia kasih dan pada hamba yang dia benci. Tetapi Allah berikan akhirat pada hambanya yang Allah kasih. Yang Allah benci, Allah tak berikan akhirat. Yang Allah tak sayang, Allah tak berikan kebaikan. Sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah, kerana Allah berikan kita kebaikan. Kita boleh datang masjid ini tuan-tuan bukan sebab kita suka, tak. Sebab dipilih oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik. Sebab itu saya selalu cakap dengan diri saya, jangan tenang sebelum kita dapat mengucap 2 kalimah syahadah ketika kita mati. Sekarang kita dapat solat tuan-tuan, tapi kita tak tahu saat akhir hidup kita dapat solat ke tidak. Ramai kita tengok tuan-tuan, orang yang hidupnya berulang ke masjid 5 waktu, tapi saat matinya dia tak dapat melakukan salat. Dia terlantar saja dekat katil hospital tuan-tuan. Dia tak boleh sembahyang hampir sebulan, hampir 2 minggu. Dalam keadaan dia boleh bercakap, dia tahu siapa yang datang, tetapi dia pergi menemui Allah dengan dia meninggalkan salat. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang akan berlaku kepada kita. Sebab itu seorang hamba adanya doa, adanya munajat, ini yang diperintahkan oleh Allah, supaya kita sentiasa rasa takut dan harap. Rasa takut dan harap ini kena seiring. Jangan kita sangka saat ini, hari ini kita dapat buat baik, ya, dan kita akan berterusan buat baik. Sebab kita tak tahu apa takdir Allah. Tetapi sebagai seorang hamba Allah yang mukmin, dia sentiasa harap, ya Allah, aku berharap sekarang sampai aku mati nanti, dan ketika aku mati aku dikurniakan kebaikan demi kebaikan. Sebab itu dalam kalimah la haula wala quwata illa billahil alil azim, kita kena ingat yang memberikan kita kekuatan ini adalah Allah. Memang kita kuat, badan sehat, tapi kita tak mampu nak angkat takbir, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang sehat tak mampu angkat takbiratul ihram. Berapa ramai orang yang tahu tapi tak mampu untuk bangun malam. Sebab itu kita sentiasa munajat dengan Allah. Ini kerja hamba. Apabila kita faham tentang la haula wala quwwata illa billahil alil azim ini, kita kena sentiasa harap rahmat Allah. Sentiasa harap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah hamba Allah. Ini hamba Allah.
Tuan-tuan, ketika hati kita dah mula bersih, kita akan nampak benda ni. Kita akan sentiasa nampak. Dan dinampakkan oleh Allah, disedarkan oleh Allah, kita ni siapa sebenarnya. Baik. Jenis-jenis ikhlas dari Syekh Abu Talib, dari Abu Talib radhiyallahu an berkata, ikhlas bagi orang yang mukhlisin itu ialah dikeluarkan makhluk daripada amalan yang dikerjakan bagi hak Allah Ta'ala. Dan makhluk yang pertama itu nafsu. Ini ikhlas yang pertama. Dia keluarkan nafsu dia. Dia beramal ini ada tuntutan nafsu dalam tu. Masih lagi dia nak memandang kepada orang. Orang ada, tuan-tuan senang. Saya ni susah tuan-tuan. Saya pun macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan lebih bagus dari saya. Ada masa kita malas. Kadang-kadang masa kita malas tuan-tuan, kita nak bangun semayang sunat isyak, ba'diyah isyak. Saya dalam hati saya kata apa? Kalau aku tak semayang kan apa? Jemaah tengok aku. Nampak tak? Ketika saya malas, ketika itu saya tetap juga salat untuk mendidik diri saya keluarkan daripada nafsu itu. Tapi kerja yang kita buat ini sia-sia, sebab telah ada kerana yang lain selain Allah. Tetapi di dalam mujahadah kita kena teruskan juga. Di dalam kita mendidik diri, kita kena teruskan juga. Sebab orang yang bijak, Nabi kata, dia sentiasa melawan nafsu dia. Zaman ini tuan-tuan, ilmu kita banyak, tetapi kita tak dapat guna ilmu kita. Hidup ini tuan-tuan, ilmu ni dia macam kita susun gambar. Kalau kita pergi kedai, dipanggil puzzle. Gambar yang dicerai-ceraikan tu. Jadi anak cucu kita pernah disusun-susun nak dapat gambar rumah, nak dapat gambar pokok. Jadi ilmu kita ni banyak. Macam ketulan-ketulan puzzle ni tadi. Tapi kita tak nak susun. Maka yang kita mengaji, yang kita belajar, kita tak dapat rasa, kita tak dapat kepuasan. Sebab kita tak nampak apa natijah ilmu ni. Sebab itu kita kena mujahadah. Usaha menyusun puzzle ni nama dia mujahadah. Dan kena ada hemah yang tinggi. Kena ada kesungguhan. Susun tak kena. Cari lagi yang lain. Susun tak kena. Sehingga kita berjaya nampak satu gambar di sebalik kepingan-kepingan yang telah dicerai-ceraikan ni. Kita berjaya susun. Kadang-kadang sampai seminggu nak dapat tuan-tuan. Maka ketika kita dapat melihat gambar sebenar, maka inilah yang dinamakan halwah, kemanisan, keseronokan. Sebab itu bila kita beramal sesuatu, kita ada ilmu dah, tapi ilmu kita himpun dan kita tidak bermujahadah untuk merasai akan apa yang kita tahu. Sebab itu tuan-tuan, zaman ini zaman kita dah tak boleh nak himpun lagi. Apa yang ada pada kita kena bermujahadah. Kita tahu bab sabar, tapi kita tak bermujahadah untuk sabar. Kita tahu bab tawakal, tapi kita tak bermujahadah untuk tawakal.
Kita tahu cerita cinta Allah dan cinta Rasul, tapi kita tidak bermujahadah untuk mencintainya. Kita tahu cerita syukur, tetapi kita tidak bermujahadah untuk duduk pada tempat orang yang syukur. Kita tahu cerita takwa. Kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan, kita boleh cerita, takut ni macam ni ilmu dia. Ilmunya kita boleh sembang, tukar pendapat. Tapi kita tak merasakan akan manisnya takwa itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, ikhlas ni kata ulama macam ni. Kita menyembunyikan kebaikan seperti mana kita menyembunyikan kejahatan kita. Kita sembunyikan kebaikan kita tu seperti mana kita menyembunyikan kejahatan kita. Itulah ikhlas. Kita buat jahat, kita sembunyikan jahat kita. Sebab kita malu orang tahu yang kita jahat. Ini fitrah kan tuan-tuan? Kita malu kan? Kalau kita buat jahat, kan? Kita malu. Takut isteri kita tahu, anak kita tahu, adik-beradik kita tahu. Maka dengan ikhlas ini, kita sembunyikan kebaikan kita. Kita nak malu dengan siapa ni? Kita malu dengan Allah. Kita malu tuan-tuan dengan Allah. Ketika aku nak ceritakan kebaikan aku, tunjukkan kebaikan aku, maka datang malu aku dengan Allah. Sebab apa? Sebab kebaikan kita ni tak hebat pun. Tak hebat. Abdurrahman bin Auf, dia sedekah lewat takbiratul ihram. Tak dapat takbir bersama imam pada takbir pertama. Sebab dia tunggu 100 ekor unta hasil dagangannya. Lalu dia serahkan pada Nabi. Kita tuan-tuan nak samakan dengan Abdurrahman bin Auf. Nak tak? Kita sedekah 10 riyal, ketar tangan. Ketar tuan-tuan. Balik mikir 3 hari. Kita wis sedekah 50 riyal. Masa tu dengar ustaz ceramah ni, ia naik semangat. Wih 50 riyal. Balik di rumah tuan-tuan, pasang area kita. Buat apalah kata wih 50. Mula niat nak 10 riyal je. Mikir tuan-tuan. Kemudian sedekah kita yang sedikit itu, kita nak beritahu orang, Allah malunya. Kalau kita nak bandingkan dengan apa yang sahabat buat, salafus salih buat, nampak tak? Dengan itu kita sembunyikan kebaikan kita itu, supaya apa? Supaya amalan kita ini hidup. Maksudnya amalan kita ini diterima oleh Allah. Kita semayang sunat 2 rakaat supaya amalan yang 2 rakaat ini diterima oleh Allah. Malunya aku ya Allah, sebab aku mampu untuk salat 2 rakaat saja. Aku tak mampu macam mana yang Nabi buat. Nabi dia salat bukannya nak syurga. Nabi salat sunat tanda syukur. Sampai Nabi tak sedar kaki dia bengkak. Kaki dia bengkak sebab nak tunjukkan, nak zahirkan Nabi ni mensyukuri akan segala nikmat Allah. Jadi kita ni jauh. Sebab itu ulama disebut orang yang
bila dia ikhlas sini, dia akan lalu 8 perkara yang disebutkan oleh ulama. Saya nak cerita benda ni malam ni. Orang yang beramal yang ikhlas, dia akan bawa apa tuan-tuan? Dia akan perolehi perkara apa? Satu, kata ulama, dia akan memperolehi rahmat Allah. Kalau kita ibadah, kita beramal, tapi kita tidak ikhlas kerana orang, rasa ujub, rasa sombong, pada ketika itu tuan-tuan, amalan kita mati. Sebab amalan yang tidak ada roh, amalan yang hidup inilah amalan yang beroleh rahmat Allah. Tuan-tuan, kita kena mujahadah, belajar dalam diri kita untuk dapat rahmat. Sebab kebaikan yang kita buat ni tak banyak, sikit sangat. Kemudian tu pula tuan-tuan, kita ni dah nak mati. Kita dah nak mati, tapi kita tak mampu lagi buat ibadat. Kita dah nak mati, tapi kita tak mampu lagi nak buat baik. Jadi biarlah kebaikan yang kita buat ini sikit, tapi baik yang kita buat, amal yang kita buat, hidup tak mati. Kedua, kita tahqiqkan ibadah kita. Kita buat ibadah kita ini benar, bersungguh-sungguh. Seperti mana doa daripada Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita buat sebaik-baik ibadah. Sikit, tapi dapat kita buat yang sebaik-baiknya. Kalau semayang, kita dapat salat yang sebaik-baik salat. Sampai ulama didik kita, semayang itu, jadikanlah salat ini salat yang terakhir dalam hidup kita. Kita dapat rasakan salat itu. Bertahun kita semayang, tapi salat kita kosong. Bertahun kita zikir, tapi zikir kita kosong. Bertahun kita baca Al-Quran, tapi bacaan kita kosong. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan sia-siakan umur yang kita dah ada. Jangan sia-sia, sebab saya tak tahu berapa baki umur yang saya tinggal. Tuan-tuan, amalan ni macam makanan. Tuan-tuan, kalau makan nasi dagang ni tak sedap, tuan-tuan nak makan lagi tak? Tuan-tuan tak nak makan lagi. Kalau Terengganu ni masyhur kan, orang kata nasi dagang atas stol. Tiba-tiba nasi dagang yang masyhur ni tuan-tuan makan tak sedap. Tuan-tuan cakap apa? Ni bukan nasi dagang atas stol ni. Tak lagi. Bukan dia ni, kata. Orang kata atas stol dah. Lain. Nampak tak? Kenapa dalam semayang kita tak boleh rasa macam makan? Kenapa dalam baca Quran kita tak boleh buat macam kita makan nasi dagang? Kenapa dalam semayang kita boleh redha, tak sedap pun tak apalah, 50 tahun tuan-tuan tak sedap ni. Kita zikir ni tak sedap 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kenapa makan kita boleh komplain? Tak sedap nasi dagang ni. Nasi ni tak sedap, kuih ni tak sedap. Kenapa tuan-tuan? Kita kena fikir, saya kena fikir,
Tuan-tuan kena fikir. Sebab kita dah tak ada masa. Kita dah tak ada masa. Zaman yang kita duduk ini, zaman alam ini semakin huru-hara. Dan orang yang berada dalam alam ini juga huru-hara. Alam ni huru-hara, tuan-tuan. Saya bukan pakar, tuan-tuan, pandai. Tapi tuan-tuan perasan tak? Bulan ni, bulan besar. Bulan maknanya bulan ni hampir kepada bumi. Tahun ni berapa kali berlaku bulan hampir kepada bumi? Tuan-tuan, bila keadaan bulan ni dekat, maknanya segala peredaran semua berubah. Saya tak pandai, mungkin saya silap bab ni sebab saya bukan bidang ni. Saya satu bidang pun tak ada, tuan-tuan. Saya pakar dalam makan. Kalau makan, insya-Allah. Baik. Antaranya, apabila seseorang itu ikhlas, maka membawa dirinya itu kepada sifat al-abid. Orang yang seronok untuk melakukan ibadah. Dia mula seronok dengan amal saleh, tuan-tuan. Amal saleh, dia mula rasa seronok. Dia nak buat amal saleh, dia rasa Allahu. 4. Dia mula menyempurnakan sekalian syariat yang ada. Bila kita mula ikhlas, akidah kita ikhlas, amalan kita ikhlas, kita mula seronok beramal dengan agama ni. Seronok, tuan-tuan. Semayang seronok. Menutup aurat seronok. Bercakap yang baik seronok. Kalau dulu kita banyak buat perkara sia-sia, jadi kita ubah. Sebabkan keikhlasan itu dikurniakan oleh Allah kemudahan untuk beramal dengan agama ini keseluruhannya. Tuan-tuan, akhir-akhir ni ramai orang mesej saya, orang telefon, Ustaz, apa pandangan Ustaz kalau saya nak berhenti kerja, saya nak berniaga? Kenapa saya kata nak berhenti kerja? Saya banyak buat salah, Ustaz. Saya banyak tipu majikan saya tak mampu sebab semua orang buat, Ustaz. Semua orang buat. Kalau bahagian bengkel contohnya, benda tak rosak, kita claim rosak, Ustaz. Kalau tak buat sebab semua orang keliling buat, saya kena ikut, Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Pandangan saya, bertanyalah dengan Allah. Nabi ajar kita semayang sunat istikharah. Dan semayang sunat istikharah, kemudian tengok tentang apa yang sedang kita buat, banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya. Jika pada agamanya banyak mudaratnya, beralihlah kepada yang lebih baik. Ini namanya hijrah. Kita dengar cerita hijrah, tapi kita tak nak hijrah. Dalam ibadat tak nak hijrah. Pada amalan batin kita tak nak hijrah, tuan-tuan. Lama mana kita nak sombong, pindahlah. Lama mana kita nak main, bersungguhlah. Lama mana kita nak riak, berubahlah. Lama mana kita nak pandang ringan kepada akhirat,
berubahlah, berhijrahlah. Sebab hidup ni tak lama pun, sampai masa kita mati. Sebab itu rahsia kematian ini tak dibagi tahu kepada kita. Bila nak mati tak dibagi tahu. Sungguh-sungguhlah tuan-tuan. Saya sungguh-sungguh, tuan-tuan sungguh-sungguh, tak rugi. Sebab orang yang bersungguh-sungguh dengan Allah, Allah akan sayang dia. Tuan-tuan, jika Allah sayang kita, dunia dan akhirat berhimpun atas diri seseorang itu, dihimpunkan oleh Allah padanya. Orang yang ikhlas ini tuan-tuan, dia mula rasa dia kurniakan hampir dengan Allah. Apa tanda orang hampir dengan Allah? Tuan-tuan, macam ni. Kita kalau dekat dengan satu orang, contoh macam ni tuan-tuan, saya dekat dengan Haji Zaini. Bila saya lama tak jumpa Haji Zaini, saya akan teringat. Teringat. Istilah dalam kitab dipanggil rindu. Ketika kita lama tak jumpa, kita jumpa, maka terhubung perasaan. Perasaan inilah roh tuan-tuan. Hubungan roh dengan roh. Saya bagi contoh macam tu. Saya baik dengan semua orang. Saya bagi contoh Haji Zaini je dulu. Nanti tuan-tuan jangan kecil hati. Ustaz sebut Haji Zaini seorang, saya nak sebut semua tak dapat. Saya sayang semua orang. Jemaah Bangga Peradung ni semua saya sayang. Jadi bila kita lama tak jumpa, saya akan teringat. Saya teringat Haji Zaini, saya teringat Kak Ayah Wei, saya teringat semua orang yang pernah sama-sama dengan saya. Maka wajah tuan-tuan ni bermain di mata saya. Apa khabar Ayah Wei? Apa khabar Haji Zaini? Apa khabar Haji ni? Apa khabar orang ni? Ketika itu, bila kita mempunyai hubungan yang rapat, ketika itu datangnya kasih. Kita dengar, oh orang ni sakit, secara automatik tuan-tuan, kita akan angkat tangan kita. Ya Allah, orang yang aku sayang ni sakit, ya Arhamar Rahimin, kau sihatkanlah dia, sebab aku sayang dia ya Allah. Aku buat ini macam mana Nabi buat, sayangkan umatnya, maka aku sayangnya kerana engkau dan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya orang yang dekat. Apatah lagi antara kita dengan Allah. Bila Allah kurniakan kita hampir dengan dia, maka kita akan rasa sayang dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang kita sayang, kita mau tak buat salah untuk dia? Tak mau tuan-tuan. Kita akan jaga hati dia, betul tak? Tak nak kita buat salah. Kalau boleh, tak nak guriskan langsung hati dia. Sampai kita akan selalu cakap apa? Minta maaf ya kalau saya ada buat salah. Padahal kita tak buat salah, tapi kita nak jaga sangat hubungan tu. Kita akan minta maaf berkali-kali. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sebenarnya tuan-tuan, begitulah Nabi Allahu. Nabi dengan Allah. Nabi tak buat salah kan? Nabi ada tak buat salah dengan Allah tuan-tuan? Tak. Tapi Nabi kata apa? Aku minta ampun dengan Allah sehari 100, sehari 70. Ni tanda orang yang dah mula dekat dengan Allah.
Tak berani nak buat salah. Kalau aku buat salah, nanti orang ni kecil hati. Lalu dia akan jaga amalannya, perkataannya. Inilah akibat daripada ikhlas. Tapi nak dapat ni tuan-tuan, kena bermujahadah. Kena buang nafsu ni. Nafsu nak apa? Lawan. Nafsu nak riak? Lawan. Nafsu nak sayang dunia? Lawan. Nafsu nak sayang kemuliaan? Lawan. Nafsu nak sayang pangkat? Lawan. Buang. Sampai kata ulama, engkau buangkanlah namamu, kata dia. Untuk dapat ikhlas ni, dia kata apa? Padamkan namamu, kata dia. Mana biar orang tak kenal kita, tak apa. Tetapi malaikat mengenal nama kita, disebut-sebut nama kita. Ni berlaku kan tuan-tuan, Uwais Al-Qarni. Sahabat tak kenal, ada sahabat yang tak kenal. Nabi kenalkan. Wahai Umar, nanti kau jumpalah Uwais Al-Qarni. Siapa tu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah kenal. Rasulullah kata, aku tak pernah jumpa dia. Tapi masa aku tak ada, dia pernah datang rumah aku. Tapi Rasulullah kenal dia. Lalu Rasulullah kata apa? Wahai Umar, kau jumpa dia, minta doa. Sayyidina Umar tanya, macam mana aku nak kenal dia? Nak cari dia, aku tak kenal. Rasulullah bagi tanda-tanda dan ciri-cirinya. Tuan-tuan, ni hebatnya. Baik. Dan orang yang ikhlas ini, maka dia akan mendapat kasih sayang Allah. Allahu. Tak adalah tuan-tuan, kasih ni dah ujung lah. Kata ulama, sifat yang terakhir bukan kasih tapi redha. Tapi nak mendapat redha, mesti kuat kasihnya dengan Allah. Baru kita boleh redha. Cucu kita kan kita sayang. Lalu cucu kita baling benda, kena kepala kita. Kena kepala Tok Ki. Jadi Tok Ki marah? Tak marah. Sebab apa? Hak tu lah yang dia sayang. Dia boleh pujuk pula, dia boleh peluk pula. Tak apa dia kata. Nampak tak? Maka ketika orang yang kita sayang membuat kesilapan, ketika itu kita redha. Dia bukan sengaja tak. Sebab itu seorang hamba yang sampai kepada peringkat redha, sakit dia redha, sihat pun dia redha. Sebab apa? Dia kata, sebab semua datang daripada yang dia sayang. Tak mungkin kekasih akan menzalimi kekasihnya. Itu yang tuan-tuan, dia akan zikir banyak, dia akan selawat banyak. Dulu saya pernah tinggalkan kat tuan-tuan supaya kita dapat rasa tu. Ada saya tinggalkan. Tuan-tuan ingat ke? Tuan-tuan tak ingat? Wallahu alam. Supaya kita dapat menuju tempat tu.
ikhlas dengan Allah, supaya kita dapat keredaannya, kita dapat rasa benda-benda ni. Saya ada bagi dengan tuan-tuan, saya cuba baca 3 kali, nanti tuan-tuan ingatlah, oh ada ustaz bagi tapi tak ingat, tak apalah. Guru saya kata, benda yang orang tak boleh lupa, pitih, dia kata. Sakitlah macam mana, dia masih ingat duit dia lagi, di tabung haji ada berapa, di Maybank ada berapa, CIMB ada berapa. Benda hak yang orang tak boleh lupa, dia kata. Orang takkan lupa, orang mesti kuat ingatan, dia kata, pada satu perkara je, pitih. Isteri orang lupa, tuan-tuan. Kita pergi kenduri, tak sedar tinggal bini. Kita terlupa. Tapi kalau pitih, kita tak lupa. Baik, saya bacakan supaya kita nampak benda ni dan Allah kurniakan kepada kita redha dia, kita dapat ikhlas. Tuan-tuan, kita ni kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh buat satu benda pun. Janganlah kita sombong, tuan-tuan, dengan Allah. Jika Allah tak kurniakan kepada kita, kita tak boleh buat satu apa pun, sama ada dunia atau akhirat. Sebab itu kita sentiasa ada rasa harap dengan rahmat Allah. Saya baca 3 kali, tuan-tuan. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Saya baca 3 kali lagi. Tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan terlupa. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sada'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla
sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Kalau kami lepas di madrasah, kami akan baca tiap-tiap lepas mayang sunnah qabliyah. Tiap 5 waktu tu kita akan ulang 3 kali. Supaya apa? Supaya Allah tolong kita, Allah bersihkan hati sanubari kita, dan kita dapat ikhlas dengan Allah. Kita dapat keikhlasan demi ikhlas. Bersih, tak buat kerana orang, tak buat kerana dunia, tak buat kerana apa-apa, tapi sebab kita sayang Allah. Tuan-tuan, kemudian antaranya orang yang ikhlas ini, dia akan bersungguh-sungguh memelihara amalannya supaya tak rosak. Sebenarnya orang yang ikhlas akan dipelihara oleh Allah amalannya daripada rosak. Allah jaga. Yang ni dipanggil mahfuz. Mahfuz ini orang yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah akan amal saleh dia. Tentang syaitan ni, dia memang nak rosakkan amal saleh. Sebab itu tuan-tuan, antara salah satu sebab kenapa tuan-tuan selalu saya cakap kan, kenapa saya tak nak ambil dah sagu hati dari masjid? Saya nak mujahadah lah ni. Saya kata saya ikhlas. Jadi tiba-tiba balik, orang masjid terlupa bagi pegang poket. Terlupa dah JK masjid kata. Nampak tak? Terlupa dah JK masjid. Kalau ikhlas, duk cari dah ni. Tak? Rupanya dalam ikhlas itu terselit perkara yang selain Allah. Sebab itu saya tak nak ni. Sebab apa? Sebab saya dah nak mati. Sampai bila amalan ini boleh bercampur lagi? Kalau saya muda lagi mungkin kot boleh terima lagi kalau umur 20 tahun. Sekarang dah 50 tuan-tuan, 53 tahun. Mungkin ada masa sikit lagi, 5 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, mungkin saya mati. Takkan saya nak sia-siakan. Kena bermujahadah, kena kita berusaha untuk kita mendapat rahmat Allah. Dan yang terakhir, orang yang dia bersungguh-sungguh, orang yang ikhlas ini tuan-tuan, dia mula mentashihkan amalannya. Apa dia tashihkan amalan? Dia beramal bukan kerana keperluan, tetapi kerana tujuan. Ustaz cakap apa ni? Ulama sufi dia sebut macam ni. Orang yang ikhlas, dia beramal dah tak minta balas sebab dia malu. Dia beramal, dia dah tak minta balas. Kita salah ke Ustaz? Amal minta balas? Tak salah. Tapi kalau orang yang nak mula bersih ikhlasnya, sebab kita baru masuk ikhlas mukhlisin, ikhlas orang awam.
Kat sini masih ada campur nafsu. Beramal, minta balas, tak salah. Ulama kata, ini amalan kanak-kanak. Bila dia buat satu benda, dia nak upah. Tak salah. Ikhlas juga. Tapi ikhlas kanak-kanak. Orang yang dah sampai bersih ikhlasnya, ketika itu dia beramal dah tak minta balas. Sebab apa? Sebab tanda kasihnya lebih besar. Malu dia nak minta balas. Kita kalau sayang dengan orang ni susah tuan-tuan. Kita sayang dengan dia dan dia tengah susah, kita pun ambil balik rumah, kita ambil keperluan yang ada, kita bagi. Dia kata apa? Nanti saya ada, saya ganti balik. Tak payah, kita kata. Tak payah. Saya tak ada minta balas apa-apa. Sebab apa kita cakap macam tu tuan-tuan? Sebab kita sayang. Ketika kita sayang ini melangkaui segala perkara, datang yakin. Kita pun cakap apa? Nanti Allah gantilah. Tak? Rupanya bila ada kasih, timbul yakin itu. Sebab itu tuan-tuan, benda ni nampak senang, tapi susah. Nampak senang tapi susah. Jadi macam itulah syurga. Syurga nampak senang tapi nak masuk susah. Macam masjid. Masjid nampak senang tuan-tuan. Tak kena bayar, ada aircon, tempat kalau tidur pun sedap. Mana sedap tuan-tuan? Tidur di masjid dengan tidur di rumah. Sedap tidur di masjid. Ada. Imam baca khutbah ni tuan-tuan, speaker ni kuat tuan-tuan, tapi boleh jenera lagi. Ada. Kita kalau di rumah nak tidur, orang bising tak boleh tidur. Tapi di masjid, orang bising kita boleh tidur tuan-tuan. Maknanya tempat ini istimewa. Bisinglah macam mana pun. Khatib bacalah khutbah derah macam mana pun, kuat suara macam mana pun, kita boleh tidur lagi. Selesa je kata Allah. Macam hotel 5 bintang dia kata. Lebih lagi. Ada. Tapi hak nak boleh, orang yang hak nak boleh masuk ke dalam masjid ini susah. Begitulah jannah Allah. Nampak lawa, tapi yang nak boleh masuk itu susah. Kerana dia pilihan Allah. Jadi sebab itu kita banyak munajah pada Allah, berharap supaya Allah pilih kita. Tuan-tuan, saya pun macam tu. Saya selalu pesan dengan diri saya, besok kalau kat sana, tuan-tuan tengok saya dalam neraka, tuan-tuan jangan biarkan saya. Tuan-tuan tengok saya dalam neraka, tuan-tuan jangan biarkan. Saya sebab salah banyak. Ujub tak boleh buang, riak tak boleh buang, sombong tak boleh buang. Saya zikir tak ada rasa apa-apa. Tuan-tuan boleh tak rasa? Tuan-tuan zikir boleh menangis, saya zikir tak boleh nangis. Tuan-tuan baca Quran boleh nangis, saya baca Quran tak boleh nangis. Kadang-kadang kita picit mata kita macam mana nak bagi nangis ni, ya Allah, tak boleh nangis. Kita semayang tahajud malam-malam nak doa tak boleh apa, kosong tuan-tuan, rasa kosong. Kita tak boleh rasa. Tuan-tuan alhamdulillah, tuan-tuan dapat rasa dekat dengan Allah. Itu saya minta syafaat tuan-tuan. Minta tuan-tuan tolong syafaat saya besok dekat akhirat. Tuan-tuan jangan tinggalkan saya ya. Ini janji kita tuan-tuan dalam dunia. Tuan-tuan jangan tinggalkan saya. Jangan tinggal, biarlah. Antok kemu ada pandai-pandai mu duduk dalam tu. Duduk dalam neraka tu.
Siapa suruh mu masa hidup dulu mu ujub, mu riak, mu takabur, mu dak ikhlas? Jangan gitu tuan-tuan. Inilah tanda kasih kita di dunia dan di akhirat. Jadi setakat ni saya pertemuan saya dengan tuan-tuan. Pertama saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak-anak, keluarga saya, cucu, supaya kami dapat jadi orang baik. Sebab saya bukan orang baik, saya masih tak baik. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan apa yang kita buat. Tiga-tiga madrasah, khususnya madrasah kita ni Kampung Gemuruh tu, tuan-tuan tolong doa. Ada orang beritahu saya, Ustaz, saya lalu tapi tak sempat singgah. Tak apa, tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan angkat tangan, ya Allah, inilah madrasah yang Ustaz cakap tu, mudahkan urusan dia dan bantulah dia ya Allah. Saya minta tuan-tuan doa saja. Alhamdulillah, seperti mana yang disebut oleh yang berbahagia Haji Zaini, masjid kita dah siap 60%. 60% dah, insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa, seperti mana yang disebut oleh Haji Zaini pada saya, insya-Allah. Kita minta Allah sampaikan ke tak, wallahu alam. Bulan 1 tahun depan masjid tu dah siap. Ustaz, masjid dah siap, dah boleh operasi ke? Janganlah, kita nak buat asrama lagi. Nanti kalau ada masjid je tak boleh pula, kena ada asrama. Sebab nanti para pelajar nak masuk takkan nak duduk masjid. Kita buat satu. Tuan-tuan tolong doa je. Doa je. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan doa. Selalu cakap. Sampai orang cakap dengan saya apa tuan-tuan? Ustaz, kenapa tak nak minta duit? Saya cakap, kita kalau selalu minta duit orang marah. Orang marah tuan-tuan. Oh, keren sangat minta pitih. Asal hari je minta pitih, asal hari je minta pitih. Orang marah orang tuan-tuan. Tapi minta doa orang tak pernah marah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sepanjang pengalaman saya minta doa semua orang tak pernah marah saya. Tak pernah marah. Alhamdulillah. Betul. Kita kalau minta dengan orang akan marah. Tapi kalau kita minta dengan Allah sayang kita. Ketika kita meninggalkan meminta kepada Allah marah gitu. Ketika kita meninggalkan meminta kepada manusia suka kita. Beza kan? Jadi sebab itu saya nak ajar diri saya ajak semua tuan-tuan, kita minta dengan yang suka kita. Tuan-tuan nak minta, saya pun minta. InsyaAllah hasil doa tuan-tuan, kita dah siapkan 60% masjid kita. Ini hasil doa tuan-tuan. Doa orang ni siap 60%. Satu perkara yang takjub tuan-tuan. Satu perkara yang takjub, iaitu kuasa doa itu sendiri. Baik, wallahu a'lam wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu ya Allah. Ikhlaskan setiap amalan kami ya Allah. Ikhlaskan setiap perkataan kami ya Allah. Ya Allah, pimpin kami dan beri kekuatan kepada kami untuk kami bermujahadah menuju ikhlas itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya ya Allah. Kami mohon pertolongan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami
dengarkanlah munajat kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amalan yang kami buat selama ini ya Allah, walaupun kami tidak mampu menuju kepada ikhlas, Kau terimalah ya Allah. Kau terimalah ya Allah. Kau terimalah ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu bila kami mati ya Allah. Saat kami mati nanti ya Allah, Kau jadikan kami dalam golongan orang yang ikhlas ya Arhamar Rahimin. Hidup kami seperti mana orang ikhlas ya Allah. Matikan kami seperti mana orang ikhlas ya Allah. Dan jadikan hidup selepas mati kami seperti mana hidupnya orang ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, tolong sihatkan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang masih ada masalah yang belum selesai ya Allah, selesaikanlah masalah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.